Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah nikmat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu kita pada hari ini, yang mana insya-Allah majlis ilmu akan dinaungi oleh para malaikat, majlis ilmu akan didoakan oleh para malaikat. Insya-Allah moga-moga kita dapat mengambil iktibar, kita dapat mengambil pengajaran akan kisah yang sama-sama kita akan timba ilmu ini, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustazah Nur Fatihah dalam rancangan kita iaitu kisah-kisah Al-Quran. Rancangan kisah-kisah Al-Quran pada episod yang ketiga. Pada kali ini insya-Allah saya akan bawakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bahteranya. Iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bahteranya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita sebut sahaja tentang Nabi Nuh alaihi salam, maka sudah pasti dalam akal fikiran kita akan terfikir akan dua perkara. Perkara yang pertama, bila sebut je tentang Nabi Nuh alaihi salam, maka kita akan terfikir tentang bahtera ataupun tentang sebuah kapal yang dibina oleh Nabi Nuh yang sangat besar, masya-Allah. Dan perkara yang kedua, kita akan terfikir bila kita sebut tentang Nabi Nuh alaihi salam, iaitu tentang banjir. Tentang banjir besar yang berlaku, yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, banjir yang sangat dahsyat. Kenapa Allah timpakan? Apa yang kaum Nabi Nuh ni dah buat? InsyaAllah sama-sama saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat rancangan ini, moga kita sama-sama dapat menimba ilmu akan kisah-kisah yang terjadi pada kaum terdahulu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum Nabi Nuh AS ini adalah satu kaum yang mana suka sangat sembah berhala, suka sangat sembah patung. Mereka ini adalah golongan yang pertama yang menyembah patung, yang menyekutukan Allah di atas muka bumi ini. Kerana apa? Kaum Nabi Adam, kaum Nabi Idris sudah ada yang melakukan dosa-dosa besar yang lain, seperti saling membunuh, tetapi tidak ada lagi yang pernah menyekutukan Allah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum yang pertama adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka Allah pun mengutuskan, Allah pun mengarahkan Nabi Nuh AS untuk pergi berdakwah kepada kaumnya. Untuk mengatakan pergi berdakwah, membawa mereka ke arah kebenaran kan. Apa yang Nabi Nuh kata? Wahai kaumku kan, kenapa engkau sembah patung yang tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, tidak mampu berkata-kata, tidak mampu menolongmu walau sedikit pun. Inilah ajaran ataupun apa yang Nabi Nuh AS kata kepada kaumnya. Maka apa reaksi kaumnya? Reaksi kaum Nabi Nuh AS kepada Nabi Nuh kan, ada orang kata bila mana dah Nabi Nuh ni selalu sangat dakwah kat diorang, selalu sangat seru diorang ke arah kebenaran, maka diorang pun kata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya engkau ini sesat, wahai Nuh. Kami ni dah sembah patung-patung ni lama sangat dah. Sejak daripada nenek moyang kami dah sembah patung-patung berhala ni. Lalu datangnya kamu, wahai Nuh, untuk mengajak kami untuk tidak menyembah patung-patung ini lagi. Sesungguhnya kamulah yang sesat, ataupun kamulah yang gila, wahai Nuh. Inilah kata-kata kaum Nabi Nuh AS kepada Nabi Nuh AS. Perlu diingatkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, tempoh Nabi Nuh AS ini berdakwah kepada kaumnya sangat lama. Sangat lama tuan-tuan dan puan-puan, sehingga dikatakan selama 950 tahun. 950 tahun tu bukan tempoh yang pendek, tempoh yang sangat panjang berdakwah kepada kaumnya, tetapi nisbah yang mengikut
yang beriman kepada ajaran Nabi Nuh sangat-sangat sedikit nak dibandingkan dengan tempoh Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Gigih sangat bersungguh-sungguh Nabi Nuh alaihissalam membawa dakwah atau membawa ajaran Allah kepada kaumnya. Maka Allah rakamkan, maka bila mana Nabi Nuh alaihissalam ini kan dah hari-hari berdakwah dalam tempoh yang sangat lama kan, maka suatu hari Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah dan Allah rakamkan doa Nabi Nuh alaihissalam ini dalam surah Nuh ayat yang ke-26. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu untuk hidup di atas muka bumi ini. Nah, itulah doa Nabi Nuh alaihissalam. Kerana apa? Dah lama kan? Dah lama Nabi Nuh ni berdakwah beratus-ratus tahun, tapi sikit sangat yang ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh pun berdoa, jangan engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir tersebut hidup atas muka bumi ini. Kerana apa? Kalau mereka terus hidup, mereka hanyalah akan melakukan kerosakan dan tidak mentaati perintahmu. Itulah doa daripada Nabi Nuh alaihissalam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah pun perkenankan doa Nabi Nuh dan Allah mengarahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membina sebuah bahtera ataupun membina sebuah kapal yang sangat-sangat besar. Maka bila mana Nabi Nuh alaihissalam ini terima arahan daripada Allah, adakah Nabi Nuh mengeluh? Untuk apa kapal ini dilakukan? Apa tujuan kapal ini dibuat? Tak ada. Nabi Nuh tak mengeluh. Nabi Nuh sami'na wa ata'na. Nabi Nuh dengar dan Nabi Nuh patuh dan Nabi Nuh buat. Itulah sifat-sifat orang beriman. Kita tak akan melanggar perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni poin penting tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana Nabi Nuh alaihissalam kan nak buat bahtera tu, bukannya macam sekarang nak buat kapal kita boleh tempah kayu-kayu kat mana-mana kilang, lepas tu kita buat. Tetapi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ini, Allah arahkan Nabi Nuh untuk tanam dulu pokok-pokok. Allah arahkan Nabi Nuh untuk tanam dulu pokok-pokok agar bila mana pokok-pokok tu nanti dah besar, dah matang, maka kayu daripada pokok tersebut boleh dijadikan sebagai bahan asas untuk membuat kapal. Tempoh nak tanam pokok-pokok tu tuan-tuan memakan masa selama 20 tahun. Nabi Nuh ni tanam pokok-pokok, kemudian dah tunggu selama 20 tahun. Bila pokok dah besar, pokok dah matang, barulah pokok-pokok tersebut dijadikan bahan asas untuk membuat kapal kan. Bila dah siap tanam pokok 20 tahun, nak buat kapal pula. Bukannya buat kapal tu berbulan-bulan, tetapi makan masa selama beratus-ratus tahun tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Nuh menyiapkan kapal tersebut memakan masa selama 40 tahun. Ada yang kata 100 tahun. Ada juga riwayat mengatakan Nabi Nuh alaihissalam bina kapal tersebut selama 400 tahun. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, dah tanam pokok 20 tahun, bina pula kapal selama 400 tahun. Begitulah bersungguh-sungguhnya Nabi Nuh untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Kan? Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Nuh alaihissalam ini kan bukannya dia bina kapal ini, dia buat kapal ini di tepi laut ke, di tepi sungai ke, di atas darat ke, tapi Nabi Nuh alaihissalam bina kapal di atas bukit. Di atas puncak bukit tu Nabi Nuh alaihissalam bina kapal kerana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menyebabkan penduduknya ataupun kaumnya mengejek, merendah-rendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Engkau ni Nuh gila kan, wahai Nuh, kau ni gila, kenapa kau bina kapal bukan di tepi sungai, bukan di tepi laut, tapi di atas bukit. Itulah ejekan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah sifat para nabi, sifat para rasul.
bila mana diherdik, diejek, dicaci maki, direndah-rendahkan, tetapi mereka jalan terus. Mereka jalan terus, tak hiraukan segala herdikan ataupun cacian yang terjadi. Kerana apa? Tujuan mereka adalah satu, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Kerana mereka tahu hanya redha Allah sahaja sudah cukup bagi mereka. Maka Nabi Nuh AS jalan terus. Nabi Nuh buat bahtera bersama pengikut-pengikutnya yang beriman. Siapkan juga bahtera tu. Siapkan juga kapal yang besar tu. Maka pada suatu hari bila dah siap kapal tersebut, tak lama selepas tu, maka Nabi Nuh AS lihat tanda-tanda bahawa banjir besar akan berlaku. Banjir besar akan berlaku. Nabi Nuh lihat tanda-tanda tersebut. Maka Nabi Nuh AS panggil ke semua kaum yang beriman kepadanya untuk naik ke atas kapal tersebut. Bukan manusia je yang naik, tuan-tuan. Bahkan haiwan-haiwan pun naik ke atas kapal Nabi Nuh AS. Maka ketika itulah turunnya hujan yang sangat dahsyat, sangat lebat. Allah Maha Berkuasa turunkan hujan yang sangat dahsyat, sangat lebat ke atas kaum Nabi Nuh AS. Dan dikatakan orang-orang beriman yang ikut Nabi Nuh AS hanyalah seramai 80 orang sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga riwayat mengatakan seramai 72 orang, dan ada juga riwayat yang mengatakan selepas dah berdakwah 950 tahun, dalam 950 tahun tu tanam pokok 20 tahun, dah tanam pokok bina pula kapal selama 400 tahun. Ada riwayat mengatakan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS hanyalah seramai 10 orang sahaja. 10 orang sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Alangkah sedih kan, alangkah hibanya hati Nabi Nuh. Lama dah berdakwah ni, tapi nisbahnya ikut sangat-sangat sedikit nak dibandingkan dengan tempoh masa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Maka ketika itulah hujan turun dengan lebatnya, dan dikatakan juga, tuan-tuan dan puan-puan, kapal yang telah dibina oleh Nabi Nuh tu tadi mempunyai 3 tingkat. Ada 3 tingkat kapal tersebut. Tingkat yang pertama didiami oleh binatang-binatang buas, macam singa, contohnya singa. Tingkat yang kedua binatang-binatang yang liar, contohnya burung. Dan tingkat yang ketiga barulah didiami oleh manusia-manusia yang beriman. Maka bila mana hujan turun dengan lebat sangat selama 150 hari, 150 hari hujan turun dengan sangat-sangat lebat, menenggelamkan satu muka bumi Allah ini. Siapa yang tak beriman kepada Nabi Nuh, tak beriman kepada Allah, kesemuanya mati dalam hujan lebat, dalam azab Allah tersebut. Maka bila mana hujan lebat dah turun, bila mana dah habis tempoh 150 hari tu, hujan pun dah surut, maka terdamparlah kapal Nabi Nuh AS ini di sebuah bukit. Di sebuah bukit yang bernama Bukit Al-Judi, yang mana terletaknya sekarang di negara Turki. Maka terdamparlah mereka di situ dan bermulalah era yang baharu, iaitu era perdamaian, era keamanan. Kerana apa? Yang tinggal di muka bumi pada ketika itu hanyalah orang-orang yang beriman sahaja kepada Allah dan juga Nabi Nuh AS. Kerana yang tak beriman, kesemuanya mati. Kesemuanya mati ditelan oleh banjir besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana pengajaran yang kita boleh ambil, bila mana datangnya orang yang mengajak kita ke arah kebenaran, ke arah beriman kepada Allah, janganlah kita rendah-rendahkan, remeh-remehkan. Kerana apa? Boleh jadi orang yang memberi ceramah itu ataupun orang yang memberi kebaikan itu sikit sahaja diberi kebaikan. Tapi kerana dengan sedikitnya itulah Allah suntik hati kita, Allah jentik hati kita untuk menerima hidayah dan menerima agar lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang-orang yang lebih beriman kepadanya. Moga-moga kita mendapat iktibar dan pengajaran daripada kisah yang insya-Allah yang saya kongsikan sebentar tadi. Alhamdulillah. Sekian sahaja bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.